Okay, kita tengok kertas percubaan negeri Perlis tahun 2020 iaitu tahun ni, di mana kita nak bincang soalan esei bahagian B dengan bahagian C. Okay, soalan nombor 7. Okay, rujuk kepada kertas soalan masing-masing. Jadual 4 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi 2 set eksperimen untuk mengkaji sifat suatu alkali menggunakan kertas litmus merah. Okay, so kita tengok jadual 4. Jadual 4 diberi 2 set eksperimen, 1 dengan 2. Okay, yang pertama digunakan kertas litmus merah kering diletakkan dalam pepejar natrium hidroksida kering. Okay, apa yang didapati kat sini? Kertas litmus tiada perubahan warna kepada kertas litmus merah kering. Okay, kemudian yang kedua, kertas litmus merah lembap. Okay, diletakkan ke dalam pepejar natrium hidroksida kering, didapati kertas litmus merah lembap bertukar menjadi biru. Okay. So daripada 2 set eksperimen, apa yang kita nampak kat sini, kertas litmus merah kering, okey, pepejar natrium hidroksida kering. So bila kedua-dua kering, maka kita dapati dua-dua kalau kering maknanya dia tidak ada air. So bila tidak ada air, yang ni pun tidak ada air, maka kita tengoklah tiada perubahan warna pada kertas litmus merah. Tiada perubahan warna ini menunjukkan tiada sifat alkali. Okay, tiada sifat alkali. Okay. Yang kedua pula didapati kertas litmus merah ni, yang kedua diguna kertas litmus merah lembap. Okay, dengan pepejar natrium hidroksida kering. Okay, lembap ni maknanya dia ada air. Okay, nak jadikan kertas litmus merah ni lembap, maka kita kena celup kertas litmus merah ini ke dalam air. Maknanya ada air. Yang kedua, pepejar natrium hidroksida kering, maknanya dia tidak ada air. Okay, kalau ada air satu pun dah cukup dah untuk menunjukkan sifat alkali, iaitu menukarkan kertas merah, litmus merah lembap kepada biru. Okay, jadi daripada eksperimen, daripada jadual 4, dia bagi kat kita benda macam ni lah. Okay, ni yang kita keluarkan. So daripada diagram kita keluarkan, bila kata kering-kering makna tak ada air, so tak adalah sifat alkali. That's why lah tiada perubahan warna. Okay. Bila kita guna kertas litmus merah lembap, makna lembap-lembap ni maknanya kertas litmus merah ni celup dalam air, ada air. So bila ada air, walaupun pepejar natrium hidroksida ni kering, tapi dah ada air pada kertas litmus merah lembap, maka cukup untuk menunjukkan sifat alkali, iaitu kertas litmus merah lembap bertukar menjadi biru. Okey, so bila kita dah tengok, dah dapatkan apa info yang kita boleh dapat daripada jadual 4, maka kita pergi kepada soalan. Okey, soalan A, berdasarkan jadual 4, terangkan perbezaan dalam pemerhatian bagi kedua-dua set eksperimen. Jadi dia nak terangkan perbezaannya di mana, set yang pertama tadi kertas litmus merah lembap. Kalau kita tengok set yang pertama tadi kertas litmus merah lembap ni, tidak berubah. Tiada perubahan. Yang kedua ni, kertas litmus merah lembap bertukar menjadi biru. Maknanya terangkan, maknanya kita nak cerita kenapa yang ni tidak berubah, kenapa yang ni berubah. So itu bila kita nak jawab soalan, terangkan perbezaan pemerhatian. Jadi bezanya kat sini ada air dengan tidak ada air. Jadi fokus kita nak jawab soalan ini adalah ada air dengan tak ada air. So, yang pertama kita boleh kata set 1 tiada perubahan kepada warna kertas litmus merah. So, kenapa tiada perubahan? Set 2 pula ada perubahan. Set 2 pula ada perubahan. Hal ni kita nampak daripada jadual. Jadi yang kita nak jawab terangkan perbezaan, kita nak lihat ni lah. Set 1 tiada perubahan, set 2 pula ada perubahan. Jadi fokus kita kepada air. So apa yang kita nak jawab kat sini, kertas litmus dan pepejar natrium hidroksida di dalam keadaan kering iaitu tiada air untuk dalam set 1.
Jadi bila tiada air, oleh itu natrium hidroksida tidak dapat mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida. Ini kita belajar tajuk alkali dengan asid kan. So asid dengan alkali ni dia nak menunjukkan sifat asid atau sifat alkali, mesti dia ada air. Okey, mesti dia ada air sebab ia mengayon di dalam air. Okey, sama juga bila dua-dua kering, dua-dua tak ada air, maka natrium hidroksida tidak dapat mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida. Jadi bila tiada ion hidroksida, maka tiada sifat-sifat alkali. Manakala dalam set 2 pula, kertas litmus lembap menunjukkan ada air. Okay? Walaupun pepecahan natrium hidroksida dalam keadaan kering, tetapi kertas litmus lembap menunjukkan ada air. Okay? Bila ada air, oleh itu natrium hidroksida mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida. Jadi ada ion hidroksida, ada sifat-sifat alkali, iaitu tukarkan kertas litmus merah itu kepada biru. Okey, selesai. Okey, selesai untuk jawab soalan yang pertama iaitu soalan A. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Rajah 6 menunjukkan nilai pH bagi dua alkali. So dia bagi kat sini bika A dengan bika B. Bika A kita ada larutan natrium hidroksida 0.1. Okey, pH dia 13. Bika B larutan amonia kepekatan 0.1 mol per desimeter padu dengan nilai pH dia 11.0. Jadi daripada rajah ni kalau kita tengok larutan natrium hidroksida berbanding dengan larutan amonia kepekatannya adalah sama. Okay, kepekatannya adalah sama. Okay. Tetapi yang kita nampak walaupun kepekatan sama tetapi dia punya pH dia berbeza. Okay, pH dia berbeza. Dan apa yang perlu kita tahu di sini adalah pH ini. Okey, pH inilah. pH ini kalau kita tengok beza dia bila berbeza, kita pun tengok apa beza dua ni. So natrium hidroksida ini adalah alkali kuat, manakala amonia ini adalah alkali lemah. Okey. Jadi di sini apa yang kita perlu tahu, bila pH ni berbeza, dia merujuk kepada kepekatan ion hidroksida berbeza. Maknanya kalau nilai pH dia tinggi, kepekatan ion hidroksida tinggi. Okey, kalau pH rendah, maknanya kepekatan ion hidroksida rendah. Jadi daripada nilai pH ini kita dapat beza antara dua larutan ini. Bila pH bika A ni lebih tinggi, maknanya kepekatan ion hidroksida dia lebih tinggi. Okay, bila pH untuk bika B ni rendah berbanding A, maknanya kepekatan ion hidroksida dalam bika B ni lebih rendah berbanding bika A. Jadi rendah ke tinggi ke, dia adalah berbeza dari segi jenis alkali. Dari segi kepekatan sama. Yang bezanya adalah dari segi jenis alkali. So yang ni natrium hidroksida alkali kuat, amonia alkali lemah. Okey, jadi itu info yang diberi dalam rajah 6. Jadi soalannya, terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua alkali berbeza. Jadi bila kita nak terang mengapa nilai pH berbeza, sebab apa? Sebab kepekatan ion hidroksida berbeza kan? Kenapa kepekatan ion hidroksida berbeza? Sebab jenis alkali berbeza. Jadi maknanya kita nak cerita ni nilai pH berbeza, mesti kena royak pasal kepekatan ion hidroksida. Jadi kepekatan ion hidroksida bergantung kepada jenis alkali sebab kepekatan alkali yang digunakan adalah sama. Okey. Jadi bila kita dah tahu apa yang kita nak jawab dalam soalan ini, kita teruslah jawab, okey? Jawab macam mana? So yang pertama kita boleh kata natrium hidroksida adalah alkali kuat, manakala amonia adalah alkali lemah. Okay, apa sifat alkali kuat? Sifatnya adalah ia mengayon lengkap di dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okay. Manakala amonia pula ia mengayon separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang
rendah. Okey. Jadi bila natrium hidroksida ni kepekatan ion hidroksida yang tinggi, maka nilai pH dia tinggi, maka kita pun buat perkaitan iaitu semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Okey, that's why lah bila kita tengok kepekatan ion hidroksida dalam NaOH lebih tinggi, maka nilai pH dia lebih tinggi. Okey, selesai untuk soalan bahagian B. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan C. Soalan C, anda dikehendaki menyediakan satu larutan piawai bagi larutan natrium hidroksida dengan kepekatan 0.02 mol per desimeter padu menggunakan kelalang volumetrik 250 cm padu dan larutan natrium hidroksida daripada bikar A. Okey, apa dia nak kat sini dengan awak ni? Dia nak apa dia? Dia nak awak sediakan satu larutan piawai. Okey, satu larutan piawai ini dibagi kat sini, dia nak larutan piawai dengan kelalang volumetrik, maknanya isi padu 250, kepekatan 0.02 daripada larutan NaOH dalam bikar A tadi. Mana bikar A tadi? Okey, bikar A tadi yang mana? Okey, ni bikar A. Berapa kepekatan bikar A? 0.1. Maknanya kat sini daripada kepekatan 0.1 nak jadi kepekatan 0.01. Okey. Jadi daripada apa dia? Apa dia? Jadi daripada larutan 0.1 mol per desimeter padu nak jadi larutan 0.02 mol per desimeter padu. Okey. Tak faham ke Rana? Sani? Ada nak tanya ke? Tak ada. Ada yang baru masuk ke? Okey, tak ada. 8 orang. Siapa dia baru masuk ni? Berapa orang? Berapa? 7 je. Super je. Okey. Jadi di sini, bila kita nak menyediakan larutan piawai, iaitu daripada NaOH 0.1 mol per desimeter padu kepada larutan NaOH 0.02 mol per desimeter padu, maknanya daripada 0.1 ke 0.02, maka kita lakukan proses pencairan. Okey. Okey, kaedah pencairan. Kaedah pencairan ini kita guna formula apa dia? Formula M1V1 sama dengan M2V2. Jadi bila soalan dia kata, namakan kaedah yang digunakan, so kaedahnya adalah pencairan. Okey. Dan yang kedua, bila diminta tentukan isi padu larutan natrium hidroksida yang diperlukan, maknanya yang diperlukan daripada sinilah nak ambil berapa, nak masuk dalam kelalang volumetrik dan tambah air sehingga tanda senggatan dapatlah larutan yang berkepekatan baru. Jadi bila kita nak buat apa tu, nak tentukan isi padu larutan NaOH, di sini kita guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Okey, mana V1-nya? V1 kita tak tahu. Kita kena carilah. Okey, kemudian M1 dia mana? Yang mula-mula ni M1. M2 hak mana? Okey, M2 hak mana? Ni M2. V2 hak mana? Ni V2. Sebab kita guna kelalang volumetriknya adalah 250, maka V2 adalah sama dengan 250. Hak 2 ni hak yang kedua. Okey, M2 pula 0.02 sebab kita nak menyediakan larutan kepekatan dia 0.02. M1 ni kepekatan asal iaitu 0.1. V1 tak tahu. Maknanya kita nak ambil berapa daripada NaOH ini dan kita masuk dalam kelalang volumetrik, tambah air sampai tanda senggatan, terus kita dapat kepekatan baru 0.02. Jadi nak dapat isi padu baru itu, maka kita boleh kira lah guna. Bila kita kata M1V1 sama dengan M2V2, maka V1 mesti sama dengan M2V2 bahagi dengan M1. So kita masuk nilai, so kita akan dapat 50 cm padu. Okay, dapatlah isi padu.
Okey, isi padu NaOH yang diperlukan, isi padu NaOH 0.1 mol per desimeter padu yang diperlukan untuk dimasukkan untuk menghasilkan larutan piawai baru dengan kepekatan 0.02 mol per desimeter padu dan dia punya isi padu 250 cm padu. Okey. So bila dah selesai, kita tengok soalan yang kedua. Ramalkan nilai pH bagi larutan natrium hidroksida dalam kelalam volumetrik. Terangkan jawapan anda. Okey, maknanya kita dah sediakan yang baru. Jadi, larutan NaOH 0.1 dalam soalan awal-awal tadi diberi nilai pH dia berapa? Nilai pH dia 13. Okey, sekarang ni dia dah cairkan kepada 0.02. Jadi maknanya kepekatan ion hidroksida mestilah lebih rendah. Jadi bila lebih rendah, maka diminta awak ramalkan nilai pH, maka nilai pH itu mestilah lebih rendah daripada 13. Okey, lebih rendah daripada 13. Okey, soalan yang kedua, awak diminta terangkan jawapan anda. Okey, kenapa lebih rendah? Maka yang kita nak cerita kat sini adalah kepekatan. Okey, kepekatan iaitu kepekatan larutan NaOH lebih rendah. Jadi bila lebih rendah, maka semakin rendah kepekatan ion hidroksida, semakin rendah nilai pH. Okey, semakin rendah nilai pH. Jadi larutan larutan baru kita dapat 0.02, maknanya bila kepekatan NaOH rendah, maka kepekatan ion hidroksida rendah. Kepekatan NaOH tinggi, kepekatan ion hidroksida tinggi. Jadi reason dia yang tu je lah. Bila kita nak cerita pasal pH, reason dia mesti kepekatan ion hidroksida. Apa kita kata dia lebih rendah? Sebab kepekatan ion hidroksida dia rendah. Apa kepekatan ion hidroksida dia rendah? Sebab kepekatan NaOH dia rendah. Okey. Jadi kita dah jawab soalan. Okey, soalan yang kedua. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau ada boleh terus tanya ni. Cikgu rasa tak ada masalah sebab semalam kemarin baru kita bincang kemarin. Okey, mari dulu dah. Kita baru bincang tajuk acid base. Okey, soalan yang ketiga. 25 cm padu asid sulfurik diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 25 cm padu larutan natrium hidroksida yang disediakan dalam 7C. Okey, dalam 7C. Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku, okey, dan tuliskan persamaan kimia, juga tentukan okey kepekatan asid sulfurik. Jadi bila kita nak nak hitung ni, maka yang kita perlu cari adalah okey persamaan kimia dulu, kena tulis persamaan kimia. Jadi benda ni berkaitlah. Maknanya daripada persamaan kimia yang ditulis, maka kita boleh buat pengiraan. Cuma kat sini kata nyatakan jenis tindak balas. So kalau asid bertindak balas dengan alkali, apa jenis tindak balasnya? Tindak balasnya adalah tindak balas peneutralan, iaitu apabila asid bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Jadi bila diminta tulis persamaan kimia dia asid sulfurik H2SO4, natrium hidroksida NaOH, maka hasilnya bila asid bertindak balas dengan alkali, hasilnya adalah garam dengan air. So garam terbentuk bila ion natrium menggantikan ion hidrogen daripada asid. So bila Na duduk gantikan H, so hasil garamnya adalah Na2SO4, maka H dengan OH membentuk air. Ni persamaan kimia yang seimbang. Okey. So, soalan yang seterusnya, awak diminta menghitung kepekatan asid sulfurik. Okey, nak hitung kepekatan asid sulfurik, maka kita perlu guna persamaan kimia yang kita buat. Kenapa kita nak guna? Sebab persamaan kimia itu kita boleh dapat ratio. Di mana persamaan kimia ini bagi tahu kat kita bahawasanya 1 mol asid sulfurik bertindak balas dengan 2 mol natrium hidroksida menghasilkan 1 mol garam natrium sulfat dengan 2 mol air.
Okey, jadi bila nak kira kita letak tulis yang info. Apa info bagi dalam soalan? Okey, untuk asid sulfurik dia bagi VA adalah sama dengan 25. Okey, MA berapa? Tak tahu berapa kepekatan asid sulfurik, jadi kita nak kira. Okey, lepas tu NaOH, B berapa NaOH? VB 25. MB berapa? Kok kita kira tadi. Dalam 7C tadi. Soalan C tadi. Berapa C tadi? Dia suruh awak menyediakan lautan piawai baharu 0.02 kan. Jadi maknanya MB-nya adalah sama dengan 0.02. Jadi bila kita dah letak semua nilai yang diberi dalam soalan, maka seterusnya kita pengguna formula MAVA per MBVB sama dengan NA per NB. Okey, jadi bila kita dah dapat formula ni, kita pun masuk nilai. So bila masuk nilai semua sekali, kita kira kita akan dapatlah nilai MA adalah sama dengan 0.01 mol per desimeter padu. Okey, cikgu rasa tak ada masalah bab pengiraan ni. So ni pengiraan ni kita hanya guna formula MAVA per MBVB sama dengan NA per NB. Okey. So soalan seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 8. So sebelum cikgu bincang soalan nombor 8, ada siapa-siapa nak tanya untuk soalan nombor 7 tadi? Ada siapa-siapa nak tanya untuk soalan nombor 7 tadi? Okey. Ada. Tak ada. Okey, boleh faham semua ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 berikut adalah formula bagi dua sebatian. Okey, soalan ni pun dah familiar, dah biasa dah kita jawab dalam modul soalan. Okey, berdasarkan kepada formula itu, nyatakan nombor pengoksidaan bagi ferrum dan magnesium. Kita ingat nombor pengoksidaan ini adalah cas bagi ion tersebut. Jadi kalau kita tengok magnesium klorida ni, kita keluarkan ion dia ni, cas dia berapa? Mg2+, Cl-. So sebab tu bila dia combine MgCl2. Ferrum 3 oksida ni, ferrum ni 3 positif, O ni 2 minus. Okay. So bila kita dah keluar ni, dapat Fe3 positif, kita tahu daripada mana? Sebab formula dia jadi Fe2O3. So daripada formula Fe2O3 ni, kita tahu bahawasanya nombor pengoksidaan cas bagi ferrum ni adalah 3 positif. Okey. Jadi nombor pengoksidaan ni adalah cas bagi ion tersebut. Jadi nombor pengoksidaan bagi magnesium berapa? Nombor pengoksidaan bagi magnesium adalah positif 2. Manakala ferrum adalah positif 3. Kalau cas dia 2 positif, maka nombor pengoksidaan letak positif depan positif 2. Okey. Yang ni pun positif, letak positif 3. Okey, selesai untuk 2 markah pertama. Markah yang kedua, namakan sebatian yang terbentuk, sebatian itu. Bila kita nak namakan sebatian, kita kena ingatlah, kena ingat apa dia? Ingat kalau unsur-unsur lain biasanya kita tak nyatakan nombor pengoksidaan. Yang kita nyatakan nombor pengoksidaan bila kita menamakan unsur peralihan. Jadi antara magnesium dengan ferrum, ferrum ini adalah unsur peralihan. Magnesium ni unsur kumpulan 2. So bila 2 kita tak perlu nyatakan nombor pengoksidaan semasa kita menamakannya. Jadi Mg magnesium MgCl2 itu nama dia adalah magnesium klorida. Okey, ferrum pula adalah unsur peralihan. Okey, unsur peralihan. Unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey. Jadi bila dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan, maka nombor pengoksidaannya perlu dinyatakan semasa menamakan sebatian ini. Jadi berapa nombor pengoksidaan ferrum? Positif 3. Jadi nama dia akan jadi ferrum 3 oksida. Okey, tu bezalah. Jadi bila ditanya kenapa ada beza kat sini, sebab magnesium ini
kumpulan, berada di kumpulan 2. Jadi bila kumpulan 2 dia hanya mempunyai satu saja nombor pengoksidan iaitu positif 2. Unsur kumpulan 1 pun sama, nombor pengoksidaannya adalah positif 1 saja sebab dia duduk di kumpulan 1. Tapi kalau unsur peralihan, sifat unsur peralihan kita dah tahu dah sifat istimewanya, iaitu ia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Jadi nombor pengoksidaannya perlu dinyatakan semasa menamakan sebatian tersebut. That's why lah ferrum Fe2O3 ni bila kita namakan dia akan jadi ferrum 3 oksida. Okay. Soalan seterusnya soalan B. Soalan B. Rajah 7 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menentukan susunan logam. Logam magnesium dan logam Z dalam siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Kalium manganat 7 dipanaskan untuk membebaskan gas oksigen bagi bertindak balas dengan logam-logam itu. Tajuk ni pun cikgu rasa kita dah bincang dah baru ni dalam percubaan negeri Pahang ni dah bincang dah. Okey, so apa yang kita perlu tahu kat sini, kalium manganat 7 ni bila kita panah dia bebaskan gas oksigen. So bila dia bebaskan gas oksigen, maka gas oksigen ini akan mengalir lah di atas logam-logam yang panas. Bila dia mengalir di atas logam-logam yang panas, maka logam yang panas ini akan bertindak balas dengan oksigen. So kita akan nampak logam-logam ini akan terbakar. Jadi bila kita nak tentukan kereaktifan logam ini, kita akan tengok dari segi macam mana logam itu terbakar. Ada yang terbakar dengan menyala terang, ada yang terbakar dia tidak menyala, dia hanya membara sahaja. Daripada pemerhatian itu kita boleh tahulah yang mana reaktif, yang mana kurang reaktif dan seterusnya. Jadi cikgu harap dah faham dah eksperimen ini. Trial Kelantan baru ni pun keluar juga untuk kertas 3. Kertas 3. Jadi kat sini didapati pemerhatian dia untuk logam Y berbara malap, baki berwarna hitam terbentuk. Berbara malap. Manakala magnesium terbakar dengan nyalaan terang. Z pula berbara terang. Jadi kalau terbakar dengan berbara, maknanya terbakar ni lebih reaktif. Berbara pula sama-sama berbara, kita akan tengok kalau berbara terang lebih reaktif daripada berbara malap. Jadi daripada pemerhatian ini kita boleh bina sebenarnya siri kereaktifan. So kalau kita banding dari segi nyalaan, kita tahu bahawasanya yang paling reaktif adalah magnesium diikuti oleh Z kemudian Y. So kita boleh bina siri kereaktifan. Magnesium Z, Y. Sebab apa kita kata Z duduk di bawah magnesium? Sebab dia berbara terang sedangkan Y dia berbara malap. Tu yang pertama yang kita boleh dapat info daripada pemerhatian. Info yang kedua, bila Y ini bertindak balas dengan oksigen, maka hasilnya adalah Y oksida. Y oksida. Jadi bila dia kata baki berwarna hitam terbentuk, baki itu adalah Y oksida. Y oksida ini, oksida apa berwarna hitam? Berwarna hitam adalah CuO. CuO. Hak tu kita kena tahulah. Jadi maknanya baki, dia kata baki ni adalah hak ni Y oksida, hak ni magnesium oksida, hak ni Z oksida. So bila dia kata hak ni hitam, kita tahu CuO. Magnesium pula, tak apa, tak ada masalah sebab kita tahu dah magnesium. So bila magnesium terbakar, hasil dia adalah MgO. Baki yang ketiga, baki Z ni kata berbaki, baki berwarna kuning semasa panas, putih semasa sejuk, maka kita tahu itu adalah ZnO. So ini adalah maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada jadual 5. So bila kita dah dapat maklumat tersebut, maka kita pun pergi kepada soalan. Apa soalan nak? Soalan kata pertanyaan awak nyatakan jenis tindak balas yang berlaku apabila magnesium bertindak balas dengan logam.
Jadi bila magnesium bertindak balas dengan logam, so kita panggilnya adalah tindak balas redox. Okey, kita panggil dia adalah tindak balas redox. So, kenapa kita kata dia tindak balas redox? Okey, kenapa kita kata dia tindak balas redox? Okey, cikgu tunjuk sini sekejap. Sekejap. Sedangkan Mg ni, okey, terima O saja. Jadi kalau kita kata tindak balas redox kat sini, kita kata Mg, okay, dia react dengan O2. O2 maka hasilnya adalah MgO. Okey, tu kita belajar. Okay, kita belajar kalau kita buat persamaan kimia, inilah persamaan kimianya. Okey, jadi sekejap kita buat persamaan kimia. Kemudian kita buat balancing oleh kerana O kat sini ada 2, nak suruh O kat sini 2, letak 2 depan. Bila letak 2 depan, Mg dah jadi 2, letak 2 depan juga. Okey, ni okey, persamaan sudah seimbang. Okey. So bila persamaan sudah seimbang, maka kalau kita nak cerita, okey, tindak balas itu redox dari aspek kan, nak terangkan tindak balas redox ni mesti daripada 4 aspek kan. Sama ada elektron, sama ada nombor pengoksidaan, sama ada oksigen ataupun hidrogen. Hidrogen out dah. Oksigen pun kalau kita tengok sini magnesium dah terima oksigennya. Jadi kita tak boleh nak kata redox lah dari bab oksigen. Tapi kita boleh royak dari bab apa, dia dari bab elektron ataupun dari bab nombor pengoksidaan. Jadi kita pecah sini. Okey, kita pecah sini. Contohnya kat sini kita dapati magnesium kat sini. Kalau cikgu buat kat sini magnesium. Okey, magnesium ini. Sini magnesium. Okey, lepas pada tu. Bila dia pergi sini, okey, dia pergi MgO. MgO ni dia dah jadi Mg2 positif. Dah jadi Mg2 positif sebab MgO ni adalah ikatan ion. Bila ikatan ion Mg2 positif, 2 positif, O2 2 minus. Okay. So kita dapat kat sini. Mg nak jadi MgO, maka kat sini Mg nak jadi MgO, maka Mg ini dia terima 1 elektron. Okay. Sorry, dia terima, okay. Dia lepaskan 2 elektron. Okay, 2 elektron. Maka atom magnesium lepaskan elektron. So bila atom magnesium lepaskan elektron, dia membentuk ion Mg2+, maka tindak balas kita kata bila lepas elektron merupakan tindak balas, okey, pengoksidaan. So bila tindak balas pengoksidaan, maka kita tengok adakah tidak tindak balas penurunan kat sini. So kita tengok apa yang berlaku kepada O2. So O2 kat sini O, okay, lepas tindak balas yang ni adalah O2 minus, O2 minus. So ni dia jadi O2 minus, tolak ni. Okay. Tolak. Jadi O2 minus nak jadi O2, nak jadi O2 minus, maka apa yang berlaku kat sini, O ni kena terima elektron. Okay, bila dia terima elektron, barulah dia boleh jadi O2 minus. Okay, jadi bila O ni terima elektron, okay, apa yang berlaku kat sini, 2 kat sini, okay, ni 2 elektron. So bila kita letak 2 sini, okay, dia akan jadi 2 O. So sini kita letak 2 nak balance. Lepas tu sini kita letak 4. Okay. Jadi apa yang berlaku kepada O? O ni dia terima elektron. Barulah dia jadi O2 minus. Mg ni dia lepas elektron. Barulah dia jadi Mg2+. Maka ada lepas, ada terima. That's why kita kata ia tindak balas redox dari aspek elektron, pemindahan elektron. Kalau kita nak cerita dari aspek dari aspek nombor pengoksidaan pun boleh, iaitu nombor pengoksidaan magnesium ni bertambah daripada kosong ke positif 2. Okey, yang ni pula berkurang daripada kosong ke negatif 2. Maknanya kisahlah bila kita cerita daripada 2 aspek iaitu elektron dan juga nombor pengoksidaan, maka kita boleh mengesahkan bahawasanya tindak balas ini adalah tindak balas redox. Okey, soalan dia nak jawapan tindak balas redox je. Cuma cikgu terang ni supaya awak lebih faham kenapa cikgu kata tindak balas redox. Okey, tindak balas redox dan bukan tindak balas pengoksidaan. Sedangkan kita tengok Mg terima elektron, kalau terima oksigen,
oksigen, bila terima oksigen ia adalah tindak balas pengoksidaan. So bukan ia adalah tindak balas redox. Yang kita nak tegai dari aspek elektron ataupun nombor pengoksidaan. Okey, selesai. Selesai, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan yang kedua. Berdasarkan jadual 5, kenal pasti logam Y, logam Z, susun logam Y, logam Y, logam magnesium dan logam Z itu dalam tertib menurun berdasarkan kerektifan, kemudian tulis persamaan kimia. Okey. Jadi kat sini dia suruh kenal pasti, susun, kemudian tulis persamaan kimia. Okey, kita tahu dah, kita susun dah daripada jadual 5 tadi, kita dapati magnesium duduk atas sekali, zinc duduk bawah, Y duduk bawah sekali. Okey, dan kita tahu dah Y itu kan oksida dia warna di hitam. Warna hitam adalah kuprum 2 oksida, maka Y itu apa dia? Y itu adalah kuprum. Okey, Z pula dia punya baki dia kuning semasa panas, putih apabila sejuk. Kita tahu itu adalah ZNO. Maka Z itu adalah zinc. Dapat 2 markah untuk kenal pasti. Kemudian dia suruh awak susun mengikut tertib menurun. Inilah menurunnya. Hak ni kita susun dalam jadual 5 berdasarkan kepada pemerhatian. Maknanya magnesium, zinc, Y. Jadi tertib menurunnya daripada atas turun ke bawah. Jadi bila kita nak susun berdasarkan tertib menurun, maka dia akan jadi Mg, Z, Y. Okey. Kemudian tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara logam magnesium dengan oksigen. So persamaan kimianya adalah Mg plus O2 membentuk MgO. So kita nak balance, letak 2 depan MgO, maka letak 2 depan Mg. So balance lah kita. So kita dapat 5 markah. Mana 5 markah? 1, 2, 3. Okey, persamaan ni 2 markah. So dapat 5 markah. Soalan nombor 2. Soalan C, 2 set eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan logam lain terhadap pengaratan besi. Pengaratan besi. Bagi set 1, sebatang paku besi dililit dengan logam arc, manakala set 2, sebatang paku besi dililit dengan logam S. Kedua-dua paku besi dililit dengan logam itu dimasukkan ke dalam larutan agak-agak panas yang mengandungi larutan kalium heksacyanofrat 3 dan phenolphthalein. Okey, jadi keputusan ditunjukkan dalam jadual 6. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini daripada soalan, dia bagi info kat kita, iaitu dia bagi kat kita penunjuk yang digunakan. Okey, penunjuk yang digunakan untuk menguji kehadiran ion-ion. Okey, jadi penunjuk yang digunakan adalah larutan kalium heksacyanofrat 3. Okey, kalium heksacyanofrat 3 ini adalah digunakan untuk menguji kehadiran ion ferrum 3, iaitu kalau ada ion ferrum 3 maka ada warna biru. Okey, ada warna biru. Maka kat sini kan kita masuk agak-agak ni masuk belaka. Sebab apa? Sebab ada ferrum 2 akan ada warna biru. So kemudian dia titis juga phenolphthalein. Kenapa dititis phenolphthalein? Phenolphthalein ini adalah untuk menguji kehadiran ion OH-. Ada ion OH-, maka ada warna merah jambu. Jadi kalau tak ada ion OH-, tak ada warna merah jambu. Dan kita tahu kan, nak berlaku proses pengaratan kan, yang pertama atom ferrum akan lepaskan elektron. Okey. Lepas tu bila atom ferrum lepaskan elektron, maka ada yang mengambil elektron tersebut. Siapa ambil elektron tersebut? Iaitu air dan juga oksigen. Bila dia ambil elektron, maka dia akan terbentuklah ion hidroksida. Dan kalau ada ion hidroksida, ada warna merah jambu. Jadi kat sini yang penting yang kita perlu tengok kat sini adalah agar-agar tu dia campur dengan gapo. Jadi dia campur larutan kalium heksacyanofrat 2 ni 3 untuk apa? Nak uji kehadiran ion ferrum 2 ataupun ion ferrum 3. Okey, jadi maknanya eksperimen ini kita nak tengok warna biru. Okey. Jadi jadual 6 menunjukkan bila paku besi dililit dengan logam arc, maka warna biru tua terbentuk.
Okey, warna biru tua terbentuk. Okey, tetapi bila paku besi dililit dengan logam S, warna merah jambu terbentuk. Okey, jadi kita tengok sikit. Okey, warna biru tua ni nak tunjuk kat kita gapo dia? Nak tunjuk kat kita ada ada ion ferrum 2. Bila ion ferrum 2 terbentuk, kenapa ion ferrum 2 terbentuk? Maknanya kat sini paku besi dililit dengan logam arc, maknanya kat sini paku besi ni lebih elektropositif berbanding arc. Okay, Fe lebih elektropositif berbanding arc. Jadi bila Fe lebih elektropositif berbanding arc, maka atom Fe akan melepaskan elektron membentuk ion ferrum 2. Jadi bila kita ada ion ferrum 2, that's why lah kita nampak warna biru terbentuk. Okay, warna biru terbentuk. Okey, jadi daripada sini pula, eksperimen 2 set 2 pula, didapati tak ada warna biru, maknanya S ini lebih elektropositif berbanding Fe. Bila S lebih elektropositif, maka atom F lah yang akan melepaskan elektron membentuk ion S. Jadi, tak berlaku apa-apalah kepada Fe. Jadi that's why lah kita tak ada warna biru, yang ada adalah warna merah jambu, iaitu bila elektron tersebut diterima oleh air dan juga oksigen. So daripada dua set ini kita boleh susun sebenarnya siri kereaktifan logam, okey, siri elektrokimia, iaitu kita dapati tak ada tindak balik. Okey, Fe tak berlaku apa-apa, maknanya S lebih elektropositif berbanding Fe, maka kat sini ada warna biru, maknanya arc kurang elektropositif berbanding Fe. Jadi inilah siri kereaktifan logam, siri elektrokimia yang dapat kita bina secara tidak langsung, okey, daripada jadual 6. Okey, daripada jadual 6. Okay, so cikgu rasa awak dah jelas dah semua apa yang cikgu terang ini. Okay, jelas tak? Boleh faham ke kat situ? Bolehkah? Boleh. Okay, so kita Boleh. ada soalan seterusnya. Soalan dikata cadangkan logam arc dengan logam S. Okey, cadangkan logam arc dengan logam S. Tadi kita tengok Fe, S duduk atas Fe, R duduk bawah Fe. So jadi bila nak cadangkan logam arc, so kita boleh ambil lah apa-apa logam arc yang duduk di bawah Fe. So kita boleh kata sternum boleh, okey, Pb boleh, Cu boleh, Ag boleh. S pula dia duduk atas Fe. So bila duduk atas Fe, maka kita boleh pilihlah logam S ini. Okay, mana-mana logam di atas Fe, kita boleh ambil magnesium, boleh ambil aluminium, boleh ambil zinc. Okey, selesai. Okay, selesai. Untuk dua markah pertama. So kita pergi kepada markah yang kedua. Okay. Okay. Dalam setiap set eksperimen, soalan yang kedua, dalam setiap set eksperimen, terangkan pemerhatian dan sertakan setengah persamaan dan nyatakan logam yang dioksidakan. Okay, terangkan pemerhatian. Pemerhatian kita nak cerita pasal warna merah jambu. Warna biru dengan warna merah jambu lah. Hak tu kita nak terang. Okay, untuk setiap set tu pemerhatian kan. Kita tak nampak benda lain. Kita nampak set 1 ada warna biru, set 2 ada warna merah jambu. Okey. Apa yang kita perlu mulakan kat sini? So kita tengok set 1. Okey, pemerhatian bila ada warna biru kita boleh kata paku besi berkarat. Kenapa paku besi berkarat? Sebab Fe ini lebih elektropositif berbanding arc. So bila dia lebih elektropositif, maka atom Fe melepaskan elektron membentuk ion Fe2+. So ni kita tegas sebab ada, kita boleh kata paku besi karat sebab ada warna biru. Bapa ada warna biru sebab ada ion Fe. Bapa ada ion Fe sebab Fe lebih elektropositif, maka dia lepas elektron. Okey, waktu set 1 kita nak terai apa set 1 sebab soalan dia suruh terai pemerhatian, kita nak terai kenapa ada warna biru tersebut. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya. Dia tanya logam yang dioksidakan oleh kerana Fe lepas elektron, maka Fe lah yang dioksidakan. Untuk set 2 pula tak ada warna biru, maka kita boleh kata paku besi tidak berkarat.
Kenapa paku besi tidak berkarat? Sebab Fe kurang elektropositif berbanding S. Dah dia kurang, maka dia tidak lepas elektron lah. Yang lepas elektron adalah atom S lepas elektron membentuk ion S. Kita tak tahu berapa cas dia, kita katalah Sa+ contohnya. Okey. Dan elektron tersebut diterima oleh molekul air dan oksigen untuk membentuk ion hidroksida. Jadi bila kita tengok ion hidroksida terbentuk, kita boleh nampaklah kita nak tera warna apa tadi? Warna merah jambu. Jadi kita boleh buat persamaan kimia. So persamaan kimianya adalah kat sini. Okay, kita balance kat sini letak 2, kat sini letak 4. Okay, membentuk. Okay. So kita dapatlah seterusnya. Okay, dapat persamaan kimia. Okay, persamaan kimia. Persamaan kimia nak tunjuk pembentukan ion OH-. Okay. Kemudian soalan seterusnya dia kata, okay, logam mana dioksidakan? Logam yang dioksidakan adalah yang melepaskan elektron, iaitu S. Jadi S dioksidakan. Okay. So tu kita tereh pemerhatian tadilah. Pemerhatian apa? Pemerhatian yang pertama tu warna biru, pemerhatian yang kedua tu warna merah jambu. Warna merah jambu tu sebenarnya sebab molekul air dan oksigen menerima elektron. Tapi terima elektron mari mana? S ni yang lepas elektron. Jadi persamaan terima elektron ni adalah persamaan terima elektron. Tapi bila dia terima, dia bukan mengalami proses pengoksidaan, dia mengalami proses penurunan. Jadi bahan yang dioksidakan adalah X. Okey. So, selesai, kita terang soalan nombor 8. So, kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9, 2 eksperimen telah dijalankan oleh seorang pelajar untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara logam Y dan asid Z. Okey, antara logam Y dan asid Z. Jadual 7 menunjukkan bahan tindak balas dan masa diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas hidrogen yang terbebas. Jadi kat sini kita garis apa yang dia bagi. Dia kata eksperimen dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara logam Z dengan asid Z. Logam Y dan asid Z. Jadi dia bagi kat situ jadual itu menunjukkan masa untuk mengumpul 30 cm padu gas hidrogen yang terbebas. Okey. Jadi kat sini kita pun tengoklah jadual 7. Tengok jadual 7, tengok bahan yang diberi, tengok asid, okey, asid sama, okey, kepekatan sama. Okey, kemudian kita tengok logam pula, okey, yang satu guna serbuk, yang kedua guna ketulan. Jadi yang guna serbuknya ambil masa 10 saat untuk mengumpul 30 cm padu gas. Okey, yang kedua mengambil masa 20 saat untuk mengumpul 30 cm padu gas. Okey. Okay, so itu info yang diberi kepada kita. Jadi maknanya eksperimen ini faktornya adalah faktor saiz. Okay, faktornya adalah faktor saiz. Okay. So seterusnya namakan satu contoh logam Y dan satu contoh asid Z. Okay, tak ada masalah. Logam Y, ambillah mana-mana logam yang lebih reaktif. Okey, yang reaktif iaitu yang berada di atas hidrogen lah. Okey, dalam siri elektrokimia. Okey. Contohnya kita boleh ambil magnesium, boleh ambil aluminium, boleh ambil zinc. Okey, asid pula, kita mana-mana asid tak ada masalah sebab dia tak royak, asid mono base ke, asid dua base ke tak ada royak. So bila tak ada royak, kita boleh ambil lah sama ada asid hidroklorik ke, asid nitrik ke, asid sulfik ke, mana-mana boleh berlaku. Mana-mana boleh berlaku. Okey, selesai 2 markah yang pertama.
Markah yang kedua, dengan menggunakan logam Y dan asid Z yang dinamakan tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas yang berlaku. Jadi persamaan kimia seimbang, cikgu rasa tak ada masalah juga bagi awak. Katakanlah kita ambil kat sini magnesium dengan asid hidroklorik, maka magnesium dengan asid hidroklorik bila bertindak balas hasilnya adalah garam, iaitu MgCl2 dengan H2. Maka ni persamaan, okey, formula kimia untuk bahan betul, formula kimia untuk hasil betul, satu markah, okey, seimbang markah yang kedua. Jadi 1, 2, 3, 4 markah. Okey. Okey, selesai soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hitung kadar tindak balas purata bagi eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okey, kadar tindak balas purata tu kita ambil berapa maksimum volume, berapa volume yang kita dapat bahagi dengan masa. So eksperimen 1, okey, masa dia 10 saat. Isi padu dia 30. Maka 30 bagi 10, kita dapatlah 3 cm padu per second. Eksperimen 2 pula, okey, isi padu sama dengan eksperimen 1, 30. Cuma masa untuk eksperimen 2 adalah 20 saat. Jadi maka bila kita bagi dua ni, kita akan dapat 1.5 cm padu per second. Itu adalah kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata. Okey. Soalan yang ketiga, banding kadar tindak balas antara eksperimen 1 dan eksperimen 2. So, terangkan jawapan anda dengan menggunakan teori perlanggaran. So, bila kita banding, okay, yang pertama kita kena cari faktor. Jadi, eksperimen 1 dengan eksperimen 2 kita tahu dah faktornya adalah faktor saiz. Di mana eksperimen 2 kita guna ketulan, eksperimen 1 kita guna serbuk. Jadi, yang mana lebih tinggi? Okey, yang lebih tinggi adalah 1. Jadi bila kita nak terai, okey, banding dulu, lepas tu terai, maka kita pun bandinglah, iaitu kadar tindak balas bagi eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. So bila kata lebih tinggi, maka kita pun cari faktor tu. So maka faktor gapo faktor saiz. Saiz hok mana? Saiz hok 1 lebih kecil. So kita pun katalah saiz logam Y dalam eksperimen 1 lebih kecil berbanding eksperimen 2. So dah lebih kecil, apa seterusnya? Oleh itu jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran dalam eksperimen 1 lebih besar. Okey, so bila lebih besar, lebih besar, kita pergi kepada frekuensi pelanggaran. Jadi frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom Y, lebih tinggi dalam eksperimen 1. Nampak tak kalau cikgu tak buat dalam jadual, maka jawapan cikgu akan jadi lebih. Jadi bila frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom Y lebih tinggi dalam eksperimen 1, maka frekuensi pelanggaran berkesan dalam eksperimen 1 lebih tinggi. Okey, jadi kalau kita tak buat jadual, maka jawapan kita kena lebih tinggi macam ni. Tapi kalau kita tak buat lebih tinggi, kita kena buat dalam jadual, dia akan jadi rendah tinggi. Okey, so cikgu rasa yang ni pun tak ada masalah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, kita pergi kepada soalan B, iaitu huraikan satu eksperimen bagaimana faktor suhu bahan tindak balas atau kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, bila dikata huraikan eksperimen ini samalah iaitu kita kena cari bahan radas apa kita nak guna untuk menjalankan eksperimen. Okey, kita perlu ada prosedur dia, kita perlu ada penjadualan data, kita ada perbincangan, kita ada kesimpulan bergantung kepada soalan. Okey. Jadi bila kita ada prosedur dia ni, kita kena ingatlah prosedur dia ni mesti ada kaedah lah. Okey, kaedah dia ni berstep. Berapa kaedah? Mungkin ada 3 step, mungkin ada 5 step, mungkin ada 8 step untuk kaedah. Dan kalau kita perlu ingat juga, kalau kaedah tersebut kita perlu gunakan larutan, maka larutan itu mesti mari dengan kuantiti
asiditi dan kepekatan. Okey, kepekatan. Okey. Jadi bila kita nak dapat dua yang pertama ini, iaitu kita nak dapat bahan dan radas dengan prosedur, maka apa yang kita perlu ingat adalah ingat diagram. Seperti yang Cikgu dah oyak kat awak semua-semua tu, ingat diagram. Kenapa? Sebab daripada diagram ini kita boleh dapat bahan dan radas dan kita boleh dapat prosedur dia. Kita boleh dapat prosedur dia. Contohnya kalau kita nak dapat bahan dengan radas, bahan dengan radas. So kita tengoklah daripada sini apa kita boleh tulis. Contohnya kat sini kita ada asid, kita ada serbuk Y contohnya. Lepas tu kita ada air. Lepas tu kita ada kelalangkun. Lepas tu kita ada penyumbat gabus dengan salur penghantar. Lepas tu kita ada besin. Lepas tu kita ada biuret. Lepas tu kita ada kaki retok. Okey, boleh. Okey, ni daripada diagram. Yang kedua, bila kita ada larutan, diberi kat sini larutan, maka larutan ini mesti ada isi padu. Bila ada isi padu, mesti kita ada radas untuk menyukat isi padu, iaitu silinder penyukat kena masukkan dalam bahan dan radas. Yang kedua, eksperimen ini dia nak catat masa. Okey, masa untuk bacaan biuret. Maka nak catat masa perlu ada apa? Perlu ada jam randik. Okey. Bila dah siap semua tu, kita dah buat dah diagram apa semua, kita dah tengok letak 1, 300, barulah kita boleh selesai. Okey, nak menulis pun dah boleh menulis dah. Okey, prosedur dan sebagainya. Contoh katakanlah kita guna asid ni, kita guna asid hidroklorik, logam itu kita guna zinc. Okey, soalan dia tadi adalah faktor mangkin. Jadi kita kena tahulah mangkin dia tu. Okey, kalau asid kita guna, kita guna tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik, maka mangkin dia apa? Mangkinnya adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey, boleh Jadi daripada sini kita nak tak bahan radas, so kita boleh katalah, tadi kita kata zinc nak guna asid hidroklorik, mangkin larutan kuprum 2 sulfat. Kemudian kita boleh tengok ni kelalangkung, ni penyumpat gabus dan salur penghantar. Lepas tu ni besin. Okey, lepas tu dalam besin ada air. Lepas tu kita ada biuret. Lepas tu kita ada kaki retok. Okey, nak sukat isi padu guna silinder penyukat. Nak sukat masa guna jam randik. Okey, selesai. Okey, selesai. Makin apa tu? Radas. Apa dia? Makin apa tu? Popian. Okey, dah. Sekelas. Kelak boleh mari di rumah. Okey. Kemudian kita nak pergi kepada prosedur. Tengok prosedur tadi. Okey, tengok diagram dia. 1. Kita tak kisah nak letak 1 sini, nak letak 1 ikut kita. Katakanlah cikgu nak letak 1 sini. Letak 1 sini, cikgu nak isi air dalam besin. Cikgu pun kata, air diisi ke dalam besin sampai mana? Sehingga separuh penuh contoh. Okey. Yang kedua nampak ni yang kedua ni. Okey, kita nak letak biuret. So cikgu kata kalau letak biuret, cikgu isi air dalam biuret. Lepas tu kita telangkup biuret dalam air dalam besin. Lepas tu kita telangkup, kita nak buat apa lepas telangkup? Ni, kena apik ni. Okey, apik. Biuret pada kaki retok. Dah apik, mesti ada bacaan kan biuret ni. Sebab kita nak ambil bacaan. Maka kita pun bacaan awal biuret direkodkan. Okey, selesailah bahagian ni. Okey. Bahagian yang seterusnya dalam kelalangkun ni. Yang ketiga dalam kelalangkun ni. Kelalangkun kita nak bubuh apa? Kita nak bubuh asid tadi. Asid berapa banyak? Asid berapa banyak tadi? Asid, kalau ada asid, maka mesti ada isi padu. Contohnya 30 cm padu asid hidroklorik. Berapa kemularan dia? 1.0 mol per desimeter padu. Kita sukat, kita tuang dalam kelalangkun. Lepas tu kita bubuhlah ketulan zinc. Kita sukat juga. Okey. Silap ni. Okey, sukat. Kita timbang. Timbang dan dimasukkan, okey, ke dalam asid. Okey, masuk dalam asid. Okey. Lepas kita timbang, kita masuk dalam asid. Okey, kemudian kita buat apa?
Kita kena tutup lah ni. Tutup. Kita tutup. Dengan cepat, mulut kelalangkung ditutup dengan gabus. Dan hujung salur penghantar diletakkan mulut biurek. Okey, diletakkan mulut biurek. Ni letak mulut biurek. Okey. Lepas tu buat apa? Jam randik dimulakan. Sebab gelembung gas dah keluar dah. Lepas tu bacaan biurek direkod setiap selang masa 30 saat sehingga tindak balas selesai. So bila selesai maka eksperimen diulang dengan menggunakan 5 titis larutan kuprum 2 sulfat. Jadi soalan ni dia sampai prosedur saja. Okey, dia sampai prosedur saja. Okey. Jadi dia bagi pilihan ke awak tadi, dia bagi pilihan sama ada awak nak mangkin ataupun suhu. Okey, kalau suhu dia biasanya antara larutan natrium tiosulfat dengan asid hidroklorik, di mana kita tengok tanda X hilang daripada pandangan. Jadi sama jugalah. Nak tentu bahan dan radas mesti kita kena ingat diagram. Okey. Dan jika ada larutan mesti ada silinder silinder penyukat. Kalau nak catat masa mesti ada jam randik. So kita boleh buatlah seperti tadilah ya. Kita buat lagu mana? So bila daripada diagram nak tentu bahan radah kita boleh katalah contohnya kat sini kita ada larutan natrium tiosulfat, asid hidroklorik, kita ada kelalangkung, kita ada kertas putih bertanda X, kita ada silinder penyukat, kita ada jam randik dan seterusnya. Okey. Lepas tu bila kita nak prosedur sama jugalah. Kita sukat, kita tuang, kita sukat, kita tuang. Lepas tu kita letak atas kertas putih tanda X. Lepas tu kita tengok tanda untuk tanda X hilang daripada pandangan. Okey, itu adalah huraikan eksperimen. Yang kita perlu adalah ingat diagram. So daripada diagram itu kita boleh nyatakan bahan radas dan juga prosedur. Okey. Okey, cikgu pergi cepat. Soalan nombor 10 pula. Raja 10 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji tindakan pencucian ejen pencuci X dengan Y bagi menghilangkan kotoran pada pada kain. So dibagi kat sini eksperimen 1, eksperimen 2, ejen pencuci X, ejen pencuci Y. Yang ni kesan minyak kekal, ejen pencuci X dalam air liat kesan minyak kekal, ejen pencuci Y dalam air liat kesan minyak hilang. Maknanya dua ni lebih tindakan pencucian dia lebih berkesan berbanding 1. Maknanya Y ini bertindak lebih berkesan dalam air liat berbanding X. Okey. Okey, boleh. Jadi sekarang ni masalah air liat. Apa dia air liat? Okey, kita kena ingat air liat adalah air yang mengandungi sama ada ion kalsium ataupun ion magnesium. Okey, ion kalsium dengan ion magnesium. Okey. Jadi kalau pencuci X ini tidak berkesan dalam air liat, maka kita tahulah X ini adalah sabun. Okey, sabun. Manakala Y ini adalah deterjen sebab deterjen dia berkesan dalam air liat. Okey, dalam air liat. Okey. Jadi kat sini kita tahu bahawasanya sabun ini tidak berkesan, deterjen berkesan. So kenapa sabun berkesan? Sebab apa? Sebab apa sabun tidak berkesan? Sebab dia membentuk kekat ataupun garam tidak larut. Okey. Jadi kalau soalan dia kata banding dan terangkan, okey, jadi soalan dia banding. Jadi banding dululah. Hok mana lebih berkesan? Hok ni berkesan, hok ni tidak berkesan. Tu jawapan yang pertama. Ejen pencuci Y lebih berkesan di dalam air liat berbanding pencuci X. Ini jawapan bagi banding. Lepas tu soalan dia terangkan. Okey, terangkan. Kenapa? Okey, ejen pencuci X itu, Y itu lebih berkesan. Jadi yang dibagi kat dalam diagram itu air liat. So kita pun royak dulu air liat ni gapo. Air liat adalah air yang mengandungi ion kalsium ataupun ion magnesium. Okey, dah. Kalau ada ion ni, apa pula dia punya kaitan dia? Anion pencuci X ini membentuk kekat dengan ion kalsium atau ion magnesium. Okay, bila dia bentuk kekat ni adalah pepejal yang tak larut, maka anion tak bolehlah pergi ke grease untuk menanggalkan grease daripada pakaian.
Okey, tetapi anion pencuci Y tidak membentuk kekat dengan ion kalsium atau ion magnesium. Jadi bila dia tidak membentuk kekat, maka anion pencuci Y masih lagi boleh bergerak ke geris untuk menanggalkan geris daripada pakaian. Okey, itulah cerita dia untuk kita terangkan keberkesanan tindakan pencucian ejen pencuci X dengan ejen pencuci Y bagi menanggalkan kesan minyak. Okey, yang bezanya adalah dalam air liat saja. Kalau air lembut, dua-dua dapat bertindak sebagai ejen pencuci yang berkesan. Okey, dalam air lembut dua-dua boleh. Tapi kalau dalam air liat, okey, sabun tak boleh. Okey, deterjen boleh. Okey, sebab apa? Sebab boleh. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sebab dia membentuk kekat dengan tidak membentuk kekat. Okey. Soalan seterusnya, jadual 8 menunjukkan susunan atom bagi alloy P dengan Q. So dia bagi alloy P dengan Q. So daripada susunan kita tahulah hok tengah ni adalah logam asing. Okey, yang ni banyak. Banyak ni X ini adalah logam tulen. So kalau dia bagi kat sini, okey, P dengan Q ni, P dengan Q atom X, maka dia punya alloy dia satu dia guna okey X dengan Y, satu dia guna X dengan Z. So maknanya alloy ini alloy yang berbeza. Okay. So kalau kita kata kat sini X ni kalau kita kata X ini adalah kuprum, maka kalau Y ini adalah stannum, maka alloy ini adalah gangsa. Okay. Kalau X ini kuprum, Z ini adalah zinc, maka alloynya adalah alloy loyang. Okay. Loyang. So kita boleh katalah kalau gangsa kuprum dengan stannum, kalau loyang okey kuprum dengan zinc. Okey. Ini daripada yang kita ngapa. Okey. So daripada situ kita pergi kepada soalan. Okey, ni yang kita dapat info kita dapat daripada jadual. Soalan, cadangkan alloy P dengan alloy Q. So tak ada masalah, alloy P dengan alloy Q kita dapatlah. Alloy P apa dia? Alloy Q apa dia? Okey. Yang kedua. Okey. Dengan menggunakan sama ada alloy P atau alloy Q, terangkan dari segi kekerasan alloy itu berbanding logam tulennya. Okey. Jadi kekerasan dia ni kalau kita tengok, kita rujuk kepada ni, okey, dia sebab kekerasan ni sebab atom ni tak boleh nak menggelonsor bila daya dikenakan. Apa tidak boleh menggelonsor? Sebab atom asing masuk tu dia tidak sama saiz. Jadi dia susunan dia tidak teratur. Jadi yang kita nak ceritanya dalam alloy ini, okey, dalam alloy ini ada logam asing. Okey, dia tidak sama saiz dengan logam tulen. So kalau kita ambil alloy P iaitu atom kuprum dan atom stannum, di dalam alloy P ni tidak sama saiz. Dah bila tidak sama saiz, maka kehadiran atom Sn mengganggu susunan teratur atom kuprum. Jadi bila dia mengganggu, maka ini menyebabkan atom dalam alloy P sukar menggelonsor apabila daya dikenakan. So bila dia susah nak menggelonsor, maka ia keraslah. Okay. Tetapi kalau dalam logam tulen, okay, atom kuprum dalam kuprum tulen, dia tersusun secara teratur. Maka ia senang menggelonsor apabila daya dikenakan, sebab itu dia lembut. Logam tulen dia lembut. Lembut ini disebabkan oleh susunan zarah dia lah teratur. Bila teratur dia senang menggelonsor apabila daya dikenakan. Okay. Jadi kalau kita nak sudia kerah, kita masuklah logam lain yang saiz tak sama. Bila saiz tak sama, maka susunan dah jadi tak teratur. Bila tak teratur, maka susahlah atom untuk menggelonsor. Bila susah, maka ia akan jadi keras. Okey. Soalan seterusnya, dengan memilih sama ada alloy P atau alloy Q, huraikan satu eksperimen bagi membanding kekerasan alloy itu dengan logam tulennya. Huraian anda hendaklah disertakan rajah berlabel, penjadualan data dan kesimpulan bagi eksperimen ini. Hak ni dia bagi ni, dia nak gapo-gapo, dia nak rajah, dia nak penjadualan data. Jadi kita pun recall balik eksperimen. Ni eksperimen dia.
Kita nak tahu logam ini, okey, logam ini lebih keras ataupun lebih lembut berbanding, okey, berbanding logam tulinya. Apa yang kita perlu tahu, kita kena jatuhkan pemberat lah. Kita buat eksperimen dalam makmal. Pemberat ini mesti duduk pada ketinggian yang sama. Okey, katakanlah ketinggiannya 30 cm. Letak gantung 30 cm. Lepas tu kita adalah bongkah besi. Lepas tu kita ada keluli. Okey, berbola keluli. Ambil berbola keluli, kita pun dekat dengan salutik. Dekat salutik kat sini. Iaitu yang kata berbola keluli dilekatkan pada bongkah kupron dengan menggunakan selotik. Okey. Lepas tu 1 kilogram pemberat digantung pada ketinggian 50 cm di atas bongkah kupron. So bila digantung maka pemberat dilepaskan. Bila pemberat dilepaskan makna pemberat ni akan kena pada keluli ni. Bila pemberat kena pada keluli maka keluli ini akan membuat lekuk pada permukaan besi tersebut. Kalau sini kita ada kuprum, pada permukaan kuprum tersebutlah. Boleh. Okey. Jadi bila dia buat dia buat lekuk kat sini maka kita pun ukurlah diameter lekuk yang dihasilkan. Okey, lepas tu kita ulailah 2 kali untuk mendapatkan purata diameter lekuk. Lepas tu bila kita ulai pula dengan menggunakan bongkah loyang. Jadi kita buat lari bongkah kupra, letak bongkah loyang pula. Letak bongkah loyang kat sini, lepas tu kita letak berbola keluli, kita salutik dia. Kita jatuhkan pemberat 1 kilogram pada ketinggian 50 cm. Lepas tu kita ukur lekuk. Lepas tu kita bandinglah lekuk tersebut. Ni eksperimen untuk membezakan kekerasan antara logam tuling dengan aloynya. Jadi bila kita dapat kat situ, kita ukur, kita dapati bahawasanya kalau kuprum, dia punya purata lekuk dia 2.85. Kalau gangsa purata lekuk dia 2.15. Maknanya lekuk pada gangsa ini lebih kecil. Jadi yang kita boleh dapat kesimpulan, semakin kecil diameter lekuk, semakin keras dan kuat bahan tersebut. Jadi purata diameter lekuk di atas bongkah kuprum lebih besar berbanding bongkah gangsa, maka gangsa lebih keras daripada kuprum. Ini adalah eksperimen satu-satu eksperimen dalam tajuk akhir tingkat tepak ni. Akhir tingkat tepak yang kemungkinan dia boleh tanya dalam soalan huraikan eksperimen kertas 2 dan juga kertas 3. Okey. So dengan itu cikgu rasa cikgu dah habis dah bincang ke 4 soalan percubaan perlis. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada semua. Okey. Boleh faham ke setakat ni? Ya. Ya. Okey. So kalau Cikgu nak tengok slide hak ngelah tu cikgu. Slide hak ngelah ni. Okey, slide hak ngelah. Betul. Okey, dah. Dah. Okey. So oleh kerana kita dah selesai, dengan awak cikgu rasa cikgu dah selesai bincang soalan perlis, soalan perlis dah selesai, soalan faham pun dah selesai. So esok tu ada kelas dengan cikgu di sekolah, kelas dengan cikgu di sekolah, maka esok